وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضينا بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان. وكلا أتينا حكما وعلما وسقرنا مع داود الجبل يسبحنا وطيرا كنا فاعل يا رب سليمان. ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى، يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ta'ala, pada pagi ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberkati kehidupan kita, Allah rahmati kehidupan kita, Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita, Allah jadikan kita antara orang-orang yang soleh, Allah permudahkan kita untuk melakukan amal ketaatan yang sebanyak-banyaknya pada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan kita taat pada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan seluruh ahli keluarga kita soleh-solehah. Allah jadikan isteri kita isteri yang soleh, suami yang baik yang melaksanakan tanggungjawab pada keluarganya, anak-anak yang penuh dengan hikmah, anak-anak yang penuh dengan ilmu lagi ketakwaan. Allah Ta'ala jadikan rumah kita luas, berkat, sejuk, rumah kita ibarat masjid. Allah Ta'ala berikan kehidupan kita, hati kita, jiwa kita yang penuh dengan ketenangan. Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam kebaikan. Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Allah jadikan kuburan kita kuburan syurga. Allah lapangkan kuburan kita, Allah terangi kuburan kita. Allah Ta'ala mudahkan urusan soal jawab kubur kita. Allah Ta'ala yang kalau boleh kita tak perlu pun melalui jawab kubur itu dengan malaikat. Dan Allah rehatkan kita sampai ke yaumil mahsyar, hari kebangkitan. Kita dibangkitkan dalam keadaan kita mendapat perlindungan arasy Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan. Tapi kita dapat dengan salah satunya kita jadi orang masjid, salah satunya kita jadi orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tak tahu. Kita jadi orang yang dikala mana duduk bersendirian kita mengenang akan dosa kita pada Allah, sehingga mampu mengalirkan air mata taubat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Antara punca sebab yang kita boleh mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar. Dan kita minta sangat pada Allah Subhanahu wa taala bagi syafaat besar bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar. Kita mampu melintasi titian siratal mustaqim ibarat kilat kalbarq. Kita mampu untuk menjadi orang yang dihisab dengan hisab yang ringan ataupun tanpa hisab. Dan kita mampu untuk minum di telaga baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita nak masuk satu syurga dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu namanya syurga Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, satu ketika cerita benar di Damsyik, seorang ulama Damsyik dia cerita dalam kuliahnya, sehingga kan dia bersumpah, wallahi benda ni betul-betul berlaku. Benda ni bukan hadis, tapi benda ni betul-betul berlaku di satu kawasan perkuburan di Damsyik. Ada nama perkuburan Dahdah, perkuburan Dahdah. Di perkuburan itu ada seorang penggali kubur. Penggali kubur ni dia mengalami satu peristiwa yang sangat mengejutkan dia. Selama dia gali kubur tak pernah jumpa lagi peristiwa yang macam tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala buka hijab dah. Apa yang berlaku, satu hari datang satu jenazah anak muda. Dan jenazah anak muda ni dihantar ke kuburan oleh mak dia. Dan ketika mana penggali kubur ni nak kebumikan dia, nak masukkan dia dalam lahat, ketika mana tu penggali kubur ni nak letakkan jenazah dalam lahat, dia pengsan. Penggali kubur ni pengsan.
Dan sampai orang lain pula yang kena uruskan kematian budak tadi ni, dan juga bawa keluar pula si penggali kubur ni daripada lahat tadi, kubur tadi. Selalunya penggali kubur ni dia jiwa dia kental. Dia tak kisah nak gali kubur seorang-seorang, tak apa, time mana pun tak apa. Aku tak takut siapa nak kata hantu takut kat dia gitu. Ini sampai satu hari dia boleh pengsan dalam liang lahat tu, dalam liang kubur tu. Depa pun heran, angkat dia pergi tepi. Habis pada selesai semua depa gali kubur, depa kebumikan budak tadi, maka depa pun tanyalah pada penggali kubur ni, "Hei, hang ni tak pernah ni jadi macam ni pasal apa boleh pengsan ni? Letih sangat ke apa?" Dia kata tak, bukan letih. Ketika mana aku terima saja jenazah budak tadi masuk nak letak dalam lahat, aku nampak satu kuda mai rebut jenazah budak ni pada aku, terus naik ke langit. Lepas tu pula aku nampak pula kubur ni, tak pernah aku nampak kubur ni ibarat taman daripada taman syurga. Mai pula rupanya abang pula kepada si mati pula abang ni. Ni cerita betul. Cerita yang diceritakan oleh ulama daripada Damsyik ni lah, sambil pengajian dia di perkuburan Dahdah. Dan kebanyakan perkuburan Dahdah ini yang dikebumikan di situ adalah para awliya Allah. Dan mai saudara dia kematian yang kedua kali ni dengan perempuan yang sama, hantar anak dia juga ke perkuburan. Kemudian dia juga yang sambut jenazah ni, nak letak dalam kubur tu. Kemudian bila mana dia nak letak, dia kuatkan jiwa dia. Ini perempuan yang sama, anak pada perempuan yang sama, kok jadi peristiwa yang macam hak nombor 1 tadi ni. Tengok jadi sungguh. Kali ni dia tak pengsan, dia gagah sungguh. Dia tengok peristiwa tu. Apa yang dia nampak sekali lagi, satu malaikat, dia kata satu malaikat mai rebut daripada dia jenazah ni, naik angkat ke langit. Kuburan tu ditukar jadi kuburan syurga, diterangi kuburan tu, diluaskan kuburan tu. Jadi betul lah apa yang kita dituntut untuk doa, ya Allah matikan kami husnul khatimah, luaskan kuburan kami, terangi kuburan kami, lapangkan kuburan kami, mudahkan soal jawab kubur kami. Jadi benda tu kita kena ulang, minta sebab benda tu ada dan berlaku, dan dibuka hijabnya kepada penggali kubur ni. Kali lagi penggali kubur ni dia ligan mak kepada dua-dua si mati tadi ni. Dia nak tanya apa depa punya amalan. Selalunya kalau berlaku benda ni, kita kena tengoklah apa dia punya amalan. Kalau di Gaza, seorang budak yang terang-terang ada video dia kat kita, Allah tunjuk dengan ainul yaqin, dengan penuh keyakinan kita tengok peristiwa ni berlaku. Dia kata ketika mana saat sakaratul maut budak perempuan ni, dia kata, "Ayah, aku tak nampak dah muka ayah. Tapi kita dah nampak dalam video tu, mata dia terbeliak duk tengok muka ayah dah. Tapi dia kata, ayah, tak nampak ada muka ayah. Yang aku nampak lah ni, ya Allah, syurga, nampak rumah yang cantik, nampak satu singgah sana yang indah, nampak syurga, nampak sungai-sungai yang mengalir." Habis dia kata gitu, sah mati. Ini apa tuan-tuan? Ni nak tunjuk kata benda ni betul ada. Nak tunjuk bagi kita ni betul yakin. Nak tunjuk bagi kita ni betul minta. Nak tunjuk benda ni bagi betul-betul kita pulun. Walaupun bukan hadis, ini laluan yang telah pun ditunjuk dengan penuh keyakinan depan mata kepala kita sebagai orang beriman. Jadinya bila ditanya kepada mak pada budak ni, mak budak ni kata tak ada amalan apa anak-anak aku ni, melainkan anak yang pertama tu dia kaki mengaji. Dia kerja duk belajar agama. Mana saja tempat majlis ilmu ada dia pergi. Dia minat sungguh. Dia minat sungguh duk tadah telinga, duk dengar, jadikan diri dia tu dalam kehidupan dia tu sebagai pelajar agama. Jadi tuan-tuan, apa nak kata? Kita yang duduk dalam majlis macam ni, biar istiqamah macam ni. Bagi istiqamah macam ni sampai mati kita tu, di hari mati kita tu, biar kita duduk macam ni. Hak menyampaikan ilmu, istiqamah menyampaikan ilmu. Hak mana mendengar ilmu, istiqamah mendengar ilmu. Jadi duduk dah dalam majlis yang macam ni. Majlis yang macam ni Allah Ta'ala nak bagi syurga kat kita. Majlis macam ni, kalau kita boleh istiqamah sampai mati kita, insya-Allah tabarakallah, kita yakin sungguh Allah Ta'ala nak mudah kita masuk syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mudahkan diri dia untuk jadi para penuntut ilmu, tak kira umur lah, umur muda ke umur tua ke,
Dia secara formal ke, yang tidak formal ke, tunggu duduk, faham ke tak faham ke. Jadi dia nampak effort dia minat sungguh dengan majlis ni. Sebenarnya Allah nak bagi syurga. Tunggu ya, mati dapat. Kena yakin gitu, sebab Nabi dah sebut. Dan ada peristiwa ulama yang dah merekodkan perkara ni. Dia kata anak hak pertama tu, dia jadi orang hak mengaji ilmu. Hak kedua tu tak mengaji pun. Hak kedua tu dia kerja. Dia kerja cari duit. Kerja cari duit pun balasan yang sama dengan majlis ilmu ke? Tak, dia kata. Hak cari duit tu, dia tolong sara pengajian hak pertama tu. Dia tolong cari duit, tapi dia tolong duk bagi duit kat orang hak nak mengaji ni. Kelebihan dia sama. Dia pulun cari duit untuk menaja pengajian kepada orang hak pertama tadi. Jadi tuan-tuan, kita ni zaman anak nak sekolah, zaman ni tuan-tuan habis dah nak sekolah, semua besar habis dah. Zaman kami lebih kami ni. Anak kalau 5 orang nak sekolah ni jenuh yuran, jenuh baju sekolah, jenuh nak bayar duit asrama. Jenuh belaka. Jadi kalau kita kenangkan benda yang berlaku ni, tak apa, kita dengan penuh turul ikhlas kita akan bagi meniatkan untuk infak bagi anak-anak untuk mengaji. Hak pertama tadi kerana mengaji, hak kedua tadi kerana menyara dia punya adik dia mengaji. Kedua-duanya Allah Ta'ala luaskan kuburan mereka, tenangi kuburan mereka, lapangkan kuburan mereka kerana majalisul ilm, kerana majlis ilmu. Dan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagilah orang kata apa, hati jiwa yang istiqamah pada kita untuk duduk dalam majlis yang macam ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita duduk dalam suasana yang penuh berkat. Pagi ni suasana yang penuh berkat. 5 keberkatan yang ada dalam majlis ni. Yang pertama, kata ulama, majlis ni dia ada 5 berkat. Berkat ni dia menambahkan kebaikan dalam hidup kita. Kita kena cari berkat. Kita tak cari benda yang banyak, benda yang besar, tapi kita cari benda yang berkat untuk kita dapat tenang dan untuk kita jadi orang yang soleh. Keberkatan yang pertama yang kita boleh dapat pada pagi ni, kata ulama, daripada ustaz yang main mengajar. Dia main daripada mana tak tahu, tapi dengan syarat dia kena ikhlas. Dia datang belajar mengajar ni, ataupun kita nak berkongsi ilmu ni, kalau ada pada diri dia keberkatan, maka boleh tumpah. Kalaupun ustaz yang tak ada, orang kata apa, yang datang pagi ni tak berkat, maka turun keberkatan yang kedua. Keberkatan yang kedua dalam majlis ilmu ni adalah kepada para pendengar ilmu. Tuan-tuan masing-masing lagi ikhlas. Tak ada siapa paksa tuan-tuan duduk pun, tapi tuan-tuan tunggu juga. Pas mayang subuh ni tunggu juga. Jadi tuan-tuan yang penuh dengan keikhlasan duk tunggu ni, ada berkat masing-masing yang kita boleh tumpang masing-masing pada pagi ni. Kalau tuan-tuan tidak menjaga adab dalam majlis ilmu, maka hilanglah berkat. Tidak ada keikhlasan menghadirkan majlis ilmu, hilanglah berkat. Itu je. Tanda untuk mendapat keberkatan ni, mesti kita berkat. Buat tu kerana, mesti kita ikhlas. Buat tu kerana Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan menghilangkan keberkatan majlis ilmu, ada keberkatan yang ketiga. Keberkatan yang ketiga adalah keberkatan kitab. Kitab yang saya duk pegang depan ni, Mbak Ustaz Din kata, Ustaz nak baca kitab apa? Saya pun fikir-fikir, bubuh Ustaz Din ni Bahrul Mazi. Bahrul Mazi. Kita bawa lah kitab Bahrul Mazi ni, ada 22 juz jilid. Takkan nak bawa 22, bawa satu saja. Satu pun tak tahu nak baca tajuk apa pada pagi ni. Ini tak masuk tajuk ni, baru duk sembang pasal mukaddimah berkat. So buku ni mungkin ada berkat, dan memang berkat lah. Syekh yang tulis ni pun lama dah mati. Jadinya kita ulang-ulang baca seolah dia hidup, dan kita nak curi keberkatan daripada ilmu dalam kitab ni. Dan kita minta mudah-mudahan ada keberkatan daripada kita baca kitab ni nanti berkaitan dengan ilmu yang ada dalamnya. Keberkatan kalau tak ada daripada kitab, kita duduk dalam keberkatan masa yang kita duduk ni sangat berkat. Nabi SAW kata, siapa yang sembahyang subuh kemudian dia tunggu berzikir sehingga terbit matahari, maka dia solat pula 2 rakaat, maka dia mendapat pahala buat umrah, buat haji dan juga umrah. Atau kama qala, buat haji dan juga umrah. Senang macam tu je. Hadisun sahih. Siapa yang tunggu sampai cerah, saat lagi dia sembahyang 2 rakaat. Ada ulama kata sembahyang 2 rakaat ni nanti tunggu sembahyang syuruk.
Sembahyang syuruk. Ada yang menguatkan bukan sembahyang syuruk, sebaliknya adalah sembahyang duha. Ala kulli hal, tunggu sampai cerah dengan zikir. Lepas pada solat Jumaat, kita sama-sama zikir. Ini tengah zikir lah ni. Kita tengah zikir ni, memperingati tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ada keberkatan daripada masa. Kalau kita tak dapat keberkatan masa, kita dapat keberkatan yang terakhir, iaitu keberkatan tempat. Keberkatan tempat. Tempat yang kita duduk ni amat dan sangat berkat, yang nama dia masjid. Yang nama dia masjid. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dimuliakan dengan dua perkara. Satu, dimuliakan dengan masa. Masa yang Allah Ta'ala nak memuliakan kita esok ni, nama dia Ramadan. Tak lama lagi. Masa yang Allah Ta'ala nak memuliakan kita adalah Allah berikan kepada umat Muhammad ni Ramadan. Bila yang Allah bagi kepada umat Muhammad ni Ramadan? Malam Mi'raj. Malam Mi'raj. Malam Mi'raj tu bukan Allah Ta'ala bagi solat ke? Sebelum Allah Ta'ala nak laskan dengan memberikan ganjaran solat 50 waktu, sebelum tu Allah Ta'ala kata aku berikan kepada umat Muhammad 8 benda. Kepada umat kamu Muhammad 8 benda. Antaranya dalam 8 benda tu, sebelum nak disebutkan solat, adalah syahr Ramadan. Aku beri kepada umat kamu yang tidak berikan kepada umat yang lain, adalah bulan Ramadan, yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan gandaan pahala. Aku nak muliakan umat kamu dengan duduk dalam Ramadan ini, buat pahala di dalam Ramadan 10 sampai 700 kali ganda. Buatlah semua amal ibadat, aku akan ganjarkan 10 sampai 700 kali ganda, kecuali puasa. Puasa wa ana ajzi bih. Puasa aku sendiri yang akan nilai puasa tersebut. Sebab tu umat Muhammad bila mana Ramadan nak mai, dia dah tak kena jadi jiwa yang tak sabar nak sambut Ramadan. Jiwa yang sungguh-sungguh ikhlas nak tunggu Ramadan. Jiwa yang sungguh-sungguh dambakan dengan jiwanya, hatinya untuk terima Ramadan. Ramadan ni bulan, ini bukan tazkirah Ramadan, tapi bila dah sebut Ramadan, masuk bila Ramadan. Apa ustaz tak masuk Ramadan, hidup cakap pasal Ramadan, ambang Ramadan. Tapi pagi ni bukan nak cakap pasal ambang Ramadan pun. Dia nak cakap pasal tajuk lain. Tapi kita sentuh bila, tuan-tuan. Bila dah Allah Ta'ala tu dah bagi lalu ni, sebut bila. Bila nak masuk Ramadan ni bulan hari yang sama, dia macam hari ni pun. Dia ada pagi, dia ada petang, dia ada malam, dia ada siang, sama. Yang nak rasa Ramadan ni jiwa kita, hati kita. Macam mana hati kita ni rasa tak rasa Ramadan ni bergantung pada hati. Bulan Ramadan ni bulan rasa. Bulan rasa. Siapa tak rasa, tak tahu nak kata, dia tak seronok, dia tak tunggu Ramadan. Sebab bulan ni bulan rasa. Sebab tu Allah Ta'ala kata, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan pada kamu puasa, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Takwa tu apa? Takwa tu Nabi tunjuk tang ni. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa bukan masjid, tapi nama masjid lah. Tapi at-taqwa hahuna. Takwa tu di sini. Ni maksud apa? Takwa tu maksudnya rasa. Rasa. Sampai kamu rasa. Nak bina Ramadan ni sampai kamu rasa. Nak rasa kamu kena ikhlas. Kamu kena ikhlas tunggu dia, tak sabar dengan dia, nak sambut dia, nak raih dia dengan jiwa. Kamu pemilik dunia. Kamu, kita ni pemilik dunia. Sebab Allah Ta'ala jadikan dunia ni, makhluk yang Allah Ta'ala bagi dunia ni adalah kepada manusia. Allah Ta'ala tak bagi pada jin, Allah Ta'ala tak bagi pada binatang, Allah tak bagi pada malaikat. Allah bagi pada manusia. Maknanya dunia ni adalah miliknya manusia, dan kita sebagai pemilik, hak nak mai itu sebagai tetamu. Ramadan tu adalah tetamu. Makna sebagai pemilik, kita kena sambut tetamu kita ni sungguh-sungguh. Sampai ulama kata, nak sambut Ramadan ni, nak bagi rasa, kita kena pasang siadah tekad, nekat untuk Ramadan ni aku layan sebaiknya,
Aku guna masa sebaiknya dengan cara bermula pada titik yang pertama. Malam nak masuk Ramadan tu aku dah duduk di tempat sebaik-baik tempat. Allah muliakan kita dengan dua benda. Satu, muliakan dengan masa. Dua, Allah muliakan kita dengan tempat. Masa yang Allah Ta'ala nak bagi adalah Ramadan. Tempat yang Allah muliakan kita adalah masjid. Tuan-tuan, maka kita combinekan pada satu Ramadan tu. Kalau kita tengok mungkin hari Isnin malam, Selasa nak puasa malam tu, Isnin esok lusa ni lah. Mana kita kena duduk dah. Sebelum masuk maghrib tu dah duduk tang ni dah. Masuk maghrib, laungan maghrib tu, ya Allah, kerap nak bagi rasa tu macam mana, bulan pada diri ya. Ambil rasa Ramadan tubuh dalam jiwa ni. Kalau boleh nak teriak, nak menangis, menangislah. Ya Allah, terima kasih, balighna Ramadan, balighni Ramadan. Terima kasih bagi aku masuk dalam gerbang Ramadan, jumpa Ramadan. Kalau boleh macam tu kata ulama, maknanya Ramadan akan tuntun kita untuk menghabisi dia dengan penuh ketakwaan. Masa tu bila kita duduk dia, kita ikhlas dengan dia, kita nak guna dia, kita nak beramal sungguh, maka pada ketika tu kita sayang, 1000 sayang kalau kita tak manfaatkan. Antara yang kita akan manfaatkan dalam Ramadan, kita akan jadikan bulan Ramadan ni betul-betul bulan lawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu. Kita lawan hawa nafsu siang, tapi kita sekat hawa nafsu siang. Main nak buka puasa, kita layan nafsu kita. Itu salah. Tak mencapai semangat Ramadan. Kita layan. Kita masuk Ramadan penuh deretan kedai. Salah ke kedai? Kalau orang foreigner, dia main Malaysia, dia kata, Malaysia ni bulan Ramadan ke bulan puasa ke bulan makan? Gitu. Bulan puasa ke bulan makan? Mai Ramadan yang penuh kedai. Kan? Bila penuh kedai ni satu cabaran ke pada kita. Kita nak lawan nafsu, kita dah jaga dah. Kita dah jaga dah di siang hari. Buka puasa masa tu kita lepas semua layan nafsu makan kita tu dengan kita beli kat bazar Ramadan mungkin 10 jari yang ada ni, 10 buat beg plastik buat balik rumah nak buka puasa. Yang malangnya selalu jadi pada kita, makan cuma satu benda, yang lain buang. Gitu. Jadi tak mencapai. Kalau betul kita nak manfaatkan dia, maka kita kena betul-betul nekat. Bulan ni adalah bulan puasa, yang perlu aku perangi adalah nafsu aku. Dan ulama susun bulan ni kita kena mujahadah untuk bagi semayang fardu secara berjamaah. Semayang fardu secara berjamaah ni di mana-mana, di rumah ke, di masjid ke? Jawapannya pahala dia sama. Di masjid pun sama, di rumah pun sama. Tapi dituntut semayang di masjid, sebab siapa semayang fardu di masjid, a'addallahu lahul jannah. Nabi kata, siapa semayang fardu di masjid, berulang-alik main masjid, dia ahli syurga. Dia beza dengan rumah. Pahala yang sama. Semayang fardu, kalau semayang jemaah di rumah dapat 27. Pahala semayang di masjid dapat 27. Tapi lain di masjid, Allah Ta'ala janjikan syurga. Satu, dia nekat untuk Ramadan ni semayang fardu secara berjemaah. Itu hak lain dalam Ramadan lah. Nanti dia ada lagi perkongsian ustaz-ustaz yang akan main ceramah berkaitan dengan Ramadan dan manfaatkan dengan Al-Qurannya. Mungkin kita dengan tarawihnya, kita nak lihat bagaimana semayang tarawih tu perlu memanfaatkan dengan 23 rakaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hajat saya pada pagi ni, baru nak masuk tajuk. Tajuk pada pagi ni, bila kita tengok semayang subuh kita ni, semayang yang nampak macam lain sikit. Lain sikit ni maksudnya dalam semayang subuh kita ni ada qunut. Dalam semayang subuh kita ni ada qunut. So saya pun selak-selak kitab ni dalam arti kata nak menunaikan hajat, baca kitab Bahrul Mazi. Saya tengok satu bab maja'a fi tulil qiyami fi salat. Dalam semayang kita ni ada satu rukun yang afdal. Sehingga kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu salatil afdal?
dalam semayang kita, rukun yang mana paling afdal? Sebab kita nak jadi orang semayang ni, nak masuk bulan Ramadan ni, kita nak semayang lagi banyak. Jadinya rukun yang mana paling afdal? Kata Nabi SAW, tulul qunut, rukun yang paling afdal adalah panjangnya qunut. Baik, panjangnya qunut. Takkan qunut tu rukun? Bila kita ni, takkan qunut tu rukun? Selalu kita sebut qunut ni adalah sebagai benda yang sunat. Nah, yang bagaimana imam baca tadi tu, sunat abad lah. Okey, semayang kita ni ada rukun-rukun besar. Antaranya adalah rukun qawli, rukun fi'li, dengan rukun qasad, hati. Kita masuk semayang mesti kita qasad dengan hati. Semayang apa? Rukun qawli, kita mesti sebut perkataan Allahu Akbar nak masuk semayang dengan takbiratul ihram. Kemudian kita membaca surah Fatihah dengan memulakan basmalah. Kemudian kita mesti membaca tasyahud akhir dengan tepat. Kemudian kita menghabiskan semayang kita dengan salam, Assalamualaikum. Baru nama rukun qawli kita tu sempurna. Rukun yang bercakap. Rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun fi'li inilah antara rukun yang terafdal adalah qunut. Qunut ni maksud apa? Qunut ni maksudnya berdiri lama. Qunut ni maksudnya berdiri lama. Maksudnya apa? Rukun yang terbesar dalam sembahyang fardu yang terafdal adalah qiyam. Qiyam ni maksudnya ketika mana kita nak sembahyang tu kita berdiri. Kemudian angkat takbir ni sunat, Allahu Akbar sunat, sebutan ni yang wajib. Qiyam tu, berdiri kita tu, itu rukun terafdal, rukun yang terbaik untuk kita buat. Siapa yang mai sembahyang fardu, dia tak berdiri, kalau dia tak uzur, tak sah sembahyang dah. Kalau dia tak uzur, tak sah sembahyang dah. Sebab sembahyang fardu sangat dituntut untuk sembahyang mai rukun pertama adalah berdiri tegak. Kalau dia tak ada keuzuran, dia duduk, tak sah sembahyang. Sebab rukun tu rukun yang sangat diberati. Lain dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat, kita tak uzur, kita boleh pilih untuk sembahyang berdiri atau sembahyang duduk. Sembahyang tarawih 23 rakaat, kita boleh pilih kita nak sembahyang duduk sampai 23 rakaat, silakan. Sembahyang fardu isyak, kita nak pilih sembahyang duduk, tak sah sembahyang, kecuali orang yang uzur. Hatta kan orang yang uzur ni, kalau dia mai daripada kereta dia boleh berjalan, kemudian nak sembahyang dia pergi duduk. Ini pun pelik. Dia mai daripada kereta, dia berjalan. Tapi betul lah, tang nak rukuk sekejap lagi dia sakit pinggang, nak sujud sekejap lagi dia sakit lutut, itu uzur. Tapi hak pelik tadi dia berjalan. Sepatutnya dia kena berdiri dulu, angkat takbir Allahu Akbar, qiyam dulu, kemudian nak rukuk sekejap lagi baru dia duduk atas kerusi, nak sujud sekejap lagi baru dia duduk atas kerusi. Itu boleh. Kemudian dia nak bangkit rakaat yang kedua, dia dah tak mampu nak berdiri, ada tuliskan sembahyang dalam keadaan duduk, itu boleh. Tapi nak apa? Mula dia tu, lagi mana dia berkemampuan untuk berdiri, untuk qiyam, maka kewajipannya adalah untuk qiyam tu wajib. Qiyam yang pertama tu wajib. Kalau tidak, ditakuti batal sembahyangnya. Kerana rukun tu adalah rukun yang besar, rukun yang terafdal. Apa maksud qunut? Qunut ni maksudnya kita taat. Berdiri tu taat. Semayang kita ni, kita sampai Imam Ghazali kata, siapa semayang tidak khusyuk tidak sah semayang. Oh, kacau. Siapa semayang tidak khusyuk tak sah semayang. Kacau. Mana ada orang khusyuk semayang? Lah ni, mana ada orang khusyuk semayang? Nabi dah kata dah, Nabi dah habaq awal-awal kepada kita, ilmu pertama yang akan hilang dan diangkat adalah ilmu khusyuk. Fala tara ahadan khashi'an, kamu tidak akan jumpa seorang pun semayangnya dalam keadaan khusyuk. Masuklah mana-mana masjid, ceklah setiap orang, pasti dia semayangnya, dia tidak boleh mengekalkan khusyuk. Oh, kalau nak ikut itu pandangan Imam Ghazali, tak sah habis semayang kita. Tapi khusyuk yang dimaksudkan, yang seringan khusyuk
adalah cukup dengan kita qunut. Qunut ni kita duduk dalam keadaan berdiam diri, tak bergerak-gerak. Tanda itu adalah tanda khusyuk, dan ukurannya bila mana kita baca, kita faham sebutan bacaan kita. Kita baca Fatihah, kita faham Fatihah. Kita baca qul a'udzu birabbil falaq, kita faham qul a'udzu falaq. Qul huwallahu ahad, kita faham qul huwallahu ahad. Imam baca bacaan yang cukup mendamaikan tadi tu, kita faham Allah Taala duk kata apa kat kita. Slow pi tadi tu. Oh, nikmat kita faham. Tu bila boleh faham, kata ulama, kita dapat yang nama dia khusyuk. Qunut ni maksud dia taat. Qunut ni maksud dia khuduk. Khuduk ni merendah diri. Qunut ni maksud dia tanda hamba. Qunut ni berdiri tu maksud dia buat amal ibadat. Kata ulama, itu maksudnya qunut. Qunut dituntut untuk kita buat secara lama. Kita berdiri lama, kata ulama, lebih afdal daripada memperbanyakkan sujud dan juga rukuk. Sebenarnya maknanya, tuntutannya, satu semayang tu dituntut untuk kita tu berdiri lama dalam keadaan semayang fardu ataupun semayang sunat. Tambah-tambah kalau semayang sunat, semayang sorang-sorang, lagilah dituntut untuk berdiri lama, afdal. Sebab itulah Nabi SAW tunjuk pada kita, Nabi semayang sunat lama. Nabi baca Fatihah, Nabi baca Al-Baqarah, Nabi baca Ali Imran, Nabi baca sebahagian daripada Nisa, baru Nabi rukuk. Rukuk Nabi sama tinggi, sama panjang pula dengan bacaan qiyamnya Nabi. Okey. Kalau itu nama qunut, habis doa qunut tu macam mana pula? Kenapa kita namakan doa qunut? Kenapa kita namakan doa qunut? Doa qunut riwayat daripada Bara' bin Adib. Tadi Jabir bin Abdullah. Ini riwayat daripada Bara' bin Adib. Bara' bin Adib orang Ansar Madinah. Allahumma salli ala Muhammad. Bara' bin Adib orang yang menyaksikan siapakah orang yang pertama berhijrah ke bumi Madinah. Dia kata bukan Nabi. Nabi orang yang terakhir berhijrah sampai ke bumi Madinah. Bara' bin Adib kata orang yang awal mai bumi Madinah adalah yang nama dia Mus'ab bin Umair. Lepas tu yang mai ke bumi Madinah nama dia Abdullah bin Umi Maktum. Lepas tu yang mai ke bumi Madinah antaranya adalah Ammar bin Yasir. Lepas tu yang mai ke bumi Madinah barulah yang nama dia Sayyidina Umar ma'a ashrin ashabih, bersama dengan 20 orang daripada sahabatnya keluar berhijrah secara terang-terangan. Lepas tu yang terakhir barulah sampainya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar, kata Bara' bin Adib. Dan ketika itu semua orang ahli Madinah ni kumpul tunggu nak tengok rupa Nabi, sebab kalangan mereka tak pernah tengok rupa Nabi. Di kalangan mereka confused antara Nabi dengan Abu Bakar tu mana satu Nabi. Sehingga kan mengatakan bahawa para hamba ketika itu sanggup naik pokok kurma duk tengok daripada jauh nak qadimah Rasul, sampai dah Nabi ke bumi Madinah, qadimah Rasul, kata Bara' bin Azib ni yang menyaksikan peristiwa hijrah. Dan orang Yahudi tidak terturut juga tunggu dan tengok kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Dan dikatakan Bara' bin Azib ketika mana Nabi sampai ke bumi Madinah, kami di Madinah ni sudah pun boleh membaca Al-Quran, bahkan menghafaz min suwaril mufassal, dan menghafaz surah-surah yang pendek sebagaimana Sabbih isma rabbikal a'la. Nabi tak sampai lagi, tapi Islam sudah meluas di Madinah. Macam mana tu? Sebab Nabi ada hantar seorang duta yang awal tadi mai, yang nama dia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diriwayatkan tidak tertolak semua rumah di bumi Madinah dia masuk dan mengajarkan Al-Quran. Jadi itulah yang bila Nabi sampai, kata Bara' bin Azib, kami sambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bara' bin Azib kata, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salati subhi wal maghrib. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berqunut di dalam sembahyang subuh dan juga sembahyang maghrib. Ni kaitan dengan qunut tadi ni. Qunut maksudnya berdiri lama. Qunut subuh tu kenapa dinamakan qunut? Diletakkan pula mengatakan Nabi berqunut ketika mana salat maghrib dan juga salat subuh. Dan kata ulama, qunutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pada rakaat yang terakhir selepas daripada rukuk yang terakhir, bangkit ketika itu adalah duduk di rukun i'tidal.
Rukun i'tidal. Rukun i'tidal ni tuan-tuan, yang sami Allah liman hamidah, rukun i'tidal ni, rukun tu tak boleh lama. Okey, 5 minit lagi. Saya ingat sampai pukul 8 tadi ni. Sebab pukul 8 dia kata ada pasar apa nama sayur. Kita cuba habis 5 minit lagi. Bab kita kunut begini. Tuan-tuan dan dirahmati Allah SWT, bangkit daripada i'tidal tu, ketika itu kita membaca doa kunut, dan ini dinamakan kunut. Kenapa? Rukun i'tidal, rukun yang tidak boleh lama. Rukun i'tidal ni, siapa lama, kata Imam Syafi'i, batal sembahyang. Tapi kenapa kita berdiri lama untuk membaca kunut? Kenapa kita berdiri lama untuk membaca kunut? Sebab tu sebahagian ulama dia mengatakan bahawa tidak ada kunut. Tetapi bagi Imam Syafi'i mengatakan ada kunut. Dan kunut ni pula tadi kita baca panjang. Kunut ni tidak boleh dibaca ketika mana kita berada pada rukun i'tidal. Rukun i'tidal kata ulama tidak boleh melebihi daripada bacaan suratul Fatihah pula. Kenapa kita kunut di rukun i'tidal? Kerana Nabi tunjuk kunut di rukun i'tidal ni adalah satu perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak panjangkan kunut tu, boleh dibacakan dengan doa-doa yang warid, doa-doa yang Nabi baca. Boleh dipanjangkan untuk sembahyang subuh, dan juga selain sembahyang subuh, setiap waktu pun boleh kita baca kunut. Setiap waktu boleh kita baca kunut. Ketika mana setiap waktu boleh baca kunut adalah ketika mana umat Islam berada dalam keadaan wabak, dalam keadaan peperangan, dalam keadaan bencana. Sebab tu kita doa kunut selain pada waktu subuh. Ada imam yang terus membacakan doa kunut dengan bunyinya, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddi' syamlahum. Ketika zuhur pun baca kunut, asar baca kunut, maghrib baca kunut, isyak baca kunut, subuh lagi kena baca kunut. Rupa-rupanya ini ditunjuk Nabi. Nabi membaca kunut saat peperangan itu pada setiap sembahyang fardu. Kunut tidak dituntut untuk dibaca dalam sembahyang sunat, tetapi kunut ini dibacakan di dalam sembahyang fardu. Dalam sembahyang fardu, setiap kali fardu dalam keadaan peperangan, bacalah kunut. Ini adalah sunnahnya baginda Nabi SAW. Dan untuk subuh dikhususkan. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku sukakan kamu berkunut, setiap sembahyang subuh, jangan ditinggalkan. Kata Imam Syafi'i, setiap sembahyang subuh jangan ditinggalkan untuk baca kunut. Okey. Doa yang kita baca tu kenapa dikatakan doa kunut? Kerana perbuatan berdiri itu. Kerana perbuatan berdiri lama tu nama dia kunut. Sami Allah liman hamidah. Ya, di situ kita berdiri tegak. Berdiri lama ni nama dia kunut. Doa itu adalah doa yang dinisbahkan kepada perbuatan berdiri lama. So doa yang dibaca Allah mahdini fi man hadait, doa tu kata ulama doa yang masyhur. Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait. Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait. Doa tu doa yang masyhur dibacakan, dan itulah doa yang Nabi SAW antaranya yang Nabi bacakan. Dan boleh tak kita berkunut dengan selain membaca doa kunut itu? Jawapannya adalah boleh. Dan aku sunatkan, kata Imam Syafi'i, membaca doa kunut itu. Ni saya pelaju nak habis 5 minit. Doa Imam Syafi'i, dia baca dengan keadaan menyaringkan doa kunut. Allah mahdina. Sebab tu imam nyaringkan Allah mahdina, sunat. Dan sunat juga kita mengaminkan Allah mahdina fi man hadait. Dan ketika mana doa kunut itu dibacakan, sunat kita untuk mengangkat tangan. Sebab tu kita mengangkat tangan. Dan tidaklah dituntut untuk sapu muka, bahkan dada. Ini yang ditunjukkan di dalam syarahnya Bahrul Mazi berkaitan dengan doanya kunut. Dan ini adalah perbuatan yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mafhumlah kita doa kunut itu diamalkan dalam sembahyang fardu, sama ada doa kunut itu disebut sebagai kunut nazilah ataupun kunut itu sebagai kunut subuh. Dan selain daripada diamalkan di dalam sembahyang fardu, juga diamalkan dalam sembahyang sunat. Antara kunut yang diamalkan dalam sembahyang sunat adalah dalam sunat witir. Nanti 10 yang terakhir, 15 yang terakhir min Ramadan, sama kita berkunut. Itu adalah satu tuntutan.
Jadi lepas ni kita mula nak beramal dengan Quran, fahamlah kita, ada ilmu lah kita, barulah amalan kita tu seronok dan kita rasa nikmat dan kita rasa best. Cukup sekadar tu tuan-tuan, kita nak bawakan pada tuan-tuan berkaitan pada pagi ni tajuknya qunut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa amna ta'widina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i salihin wa sunna ala rafiqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf lajak.